Hai, dengar tak? Test 1, 2, 3. Clear tak suara saya sebelum kita meneruskan rancangan kita malam ini? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera tanpa melengahkan masa. Okey, sebelum kita memulakan kelas pada malam ini, okey, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga segala apa yang kita belajar pada malam ini dirahmati Allah. Okey, so Al-Fatihah. Okey. Assalamualaikum semua. Pagi. Pagi. Okey. Siapa dekat sini first time nampak saya? Komen 1. Siapa dekat sini first time nampak saya? Komen 1. Kejap. Saya pin diri saya. Okey. 1. Oh, ada orang tak pernah nampak saya. First time nampak. Amboi, Bani first time nampak saya ke? Okey. Tak apa. Okey, so pada malam ni saya nak share sedikit tentang magic number, sebab kalau you tahu tentang magic number ni, saya rasa banyak benda you akan faham. Okay, so so let's start. So bagi saya share screen dahulu. Okay, you all jangan nakal, okay? Jangan conteng saya punya screen, tapi saya rasa you all tak dapat nak conteng screen saya. Okay, boleh share macam tu je ya bang? Boleh. Okay, nampak tak screen saya? Nampak tak? Kalau nampak komen 1. Kalau nampak komen 1. Okay. So, kejap ini. Okay. 1. Thank you Nurain. Thank you Juiza, Nasro, Hafizi, Arbani, Yan. Thank you Muhammad Syarul, Nur Faiza, Sufyan. Okay, thank you so much. Okay, so hari ni, malam ni saya nak you relax. So jangan rasa macam pening-pening kepala. Okay, so saya nak you relax je. Okay, kalau ada soalan tanya je dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan baca. Kejap present full screen. So, you all dah ready tak apa yang saya suruh sediakan? Saya suruh sediakan sebab saya memang cara saya mengajar, saya memang akan suruh orang buat terus. You all dah ready tak dengan Google Drive? Siapa tak pernah guna Google Drive? Cuba komen 2. Tak pernah guna Google Drive, komen 2. Clear, saya punya, clear tak saya punya ni slide? 2. Oh, ramainya tak pernah guna Google Drive. Okay, so ada Google Drive tak tu? Tanya dulu. So sebab kenapa saya tanya? Sebab preparation adalah sangat penting untuk kita belajar. Betul tak? Okay, so hari ni kita akan belajar magic number. Okay, so kejap. Okay, so magic number ni adalah yang kita bukan nak kata kita cipta sendiri, tapi based on kita belajar secara general magic number ni. Tapi hari ni saya nak ajar you all spesifik kepada you punya business kereta sewa. Okay, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya sebab tadi saya tengok ramai orang first time nampak saya. Betul tak? Okay, siapa saya? Okay, nama saya adalah Nur Shirley Kamilia Abdullah. Saya bukan Helena. Helena tu adik saya. Okay, saya berumur 44 tahun. Saya berasal daripada Bintulu, Sarawak. Okay, tapi sekarang kita menetap di Sepang, Selangor, Kota Warisan. Okay, suami saya Wahid Abdul Rashid dan saya mempunyai 2 orang anak berumur 13 dan 10
10 tahun, 2 orang anak lelaki, tak ada anak perempuan. Okay. So pendidikan saya adalah Bachelor Sains Perhutanan. So kalau you rasa pendidikan you tak sesuai untuk bina bisnes, you silap. Okay, saya pun tak ada kaitan langsung dengan bisnes, tapi kita buat bisnes. Okay. Okay, so major saya adalah pengurusan taman dan rekreasi. Dia lebih kepada adventure punya kelas. Dan lebih kepada minor saya adalah pengguna. So saya serba sedikit saya faham manusia. Secara tidak langsung saya faham manusia. Saya faham anda semua. So jangan risau. Okay, so dan yang kedua saya ada IATA. IATA tu maksudnya saya ada sijil IATA iaitu International Air Transportation Association. Okay, IATA ni memang special sebab kalau ada sijil ni untuk kita apply lesen pelancongan, ini adalah ini adalah yang paling power lah. Okay, memang boleh lulus lah insya-Allah. Okay, dan kerjaya. Okay, kalau tengok kerjaya saya tak banyak kerjaya sepanjang saya hidup. Okay, so bermaksud apa itu? Maksudnya saya seorang yang sangat loyal. Okay, saya pernah jadi tour guide daripada tahun 2002 sampai 2005. Okay, di sebuah taman di Semenanjung Malaysia. Okay, so yang kedua adalah saya pernah mengajar di UPM Campus Bintulu pada tahun 2005 sampai 2011. Okay, dan saya seorang drop out. Saya sepatutnya buat PhD saya tapi saya drop out. Okay, dan resign. Okay, so yang ketiga saya adalah co-founder bersama Tuan Wahid Abdul Rashid kepada Green Matrix. You tahu tak apa maksud Green Matrix? Macam mana nama Green Matrix tu boleh timbul? Nak tahu tak? Siapa yang nak tahu komen 1. Saya nak tengok. Macam mana Green Matrix tu boleh timbul nama dia? Ke ada yang dah tahu? Tuan Wahid pernah cerita tak? Lama nak tahu. Tuan Wahid tak pernah pun cerita sejarah Green Matrix tu. Daripada mana asalnya timbulnya nama Green Matrix tu. Okay, so hari ni saya cerita serba sedikit. Asalnya kenapa kita memilih nama Green Matrix? Okay, kalau you tengok, saya punya pendidikan adalah Bachelor Sains Perhutanan. Maksudnya tentang apa? Color apa? Tu komen sikit. Kalau perhutanan, color apa? Kalau perhutanan, color apa? Warna apa? Hijau. Okay, Tuan Wahid pula. Tanilah dia nak batuk kan. Kejap Dia pun ada air juga. Okay, kejap saya minum air kejap. Dan Tuan Wahid adalah environmental science. Okay, persekitaran alam sekitar. Okay, daripada mana asalnya matrix? Siapa boleh teka? Siapa teka betul, nanti saya bagi surprise. Daripada mana datangnya Green Matrix tu? Nama Matrix tu, kalau you all tahu. Saya boleh teka. Abang ni mungkin tahu kot. Teka. Silakan. Movie Matrix. Yes, betul. Okay, kenapa kita pilih The Matrix? Sebab bila kita berjumpa, masa kita berjumpa tu kita macam first time kita berjumpa kita dah macam merasa kawan tau. Sampai ke movie kita cerita, and then kebetulan bila tanya movie apa yang you suka, kita sama-sama menjawab The Matrix. Nampak tak? So daripada situ bila kita tahun 2000 kita jumpa tahun 2005, betul tak? Bulan 4 tahun 2005, tahun 2006 kita membina Green Matrix, tahun 2007 kita membina Green Matrix. So itulah hasilnya bila digabungkan jadilah Green Matrix. Okay. So itu serba sedikit tentang sejarah Green Matrix. So tapi sekarang bila COVID melanda, okay, so Green Matrix memang jatuh teruk yang teramat sangat, memang tak ada sales langsung.
So saya dengan Tuan Wahid memulakan bisnes, macam-macam bisnes lah sebelum kita join SKV, dan sekarang saya masih bersama dengan SKV dan saya tak nak tinggal SKV sebab saya rasa produk kesihatan adalah yang saya memang guna, dan bila saya guna saya share dan saya still dapat duit, siapa nak bagi kan? So saya tak boleh tinggal SKV dan saya ada ramai tim dekat SKV dan you all pun ada ramai, so saya pun tetap bantu Tuan Wahid dalam Green Matrix. So you all jangan risau, you boleh je tanya apa-apa saja soalan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba membantu. Okay? Okay? Okay, sorry. Patah balik pula. Okay, so ini adalah apa yang kita akan belajar pada malam ni. Saya as usual akan nak bagi you nampak secara keseluruhan apa benda yang saya akan ajar dalam magic number. So saya suka panggil benda ni big picture. Kalau dekat muka depan orang panggil isi kandungan. Okay, bila you baca isi kandungan, you akan tahulah apa benda yang you belajar, betul tak? Tapi saya tak panggil isi kandungan, saya panggil big picture. Okay, so yang pertama, of course menulis impian. Yang kedua, saya akan ajar secara spesifik macam mana nak buat magic number. Yang ketiga adalah formula. Ini formula yang kita pakai daripada dulu sampai sekarang dan saya rasa dia masih relevant dan masih memang standard guideline yang kita guna, dan saya harap yang ini akan dapat membantu you all lah. Dan yang keempat adalah track and tricks. Siapa suka tricks dekat sini? Cuba komen 2. Saya nak tengok. Ke you all dah tidur dah? Jangan tidur tau. Rugi kalau you all tidur. 2. Suka kan? Saya akan ajarlah sikit-sikit apa benda yang, apa pentingnya benda tu. Okay. Dan macam mana you nak gunakan dalam aplikasi dalam business you. Okay. Next. Apa sahaja. Okay, yang pertama adalah apa sahaja adalah bermula dengan impian. Saya selalu tertanya-tanya kepada Tuan Wahid ataupun tanya diri saya sendirilah. Kalau orang tu tak start-start kan, saya tanya kenapa dia ni tak start-start. you all cuba komen sikit. Kenapa you all tak start-start walaupun banyak benda dah dibagi? Cuba komen sikit. Memang betul-betul tak tahu ke, atau tak baca ke, atau macam mana? Saya pun nak tahu jawapan juga daripada you all. Bukan dalam bisnes kereta sewa sahaja tau. Even dalam bisnes lain pun, macam ejen saya pun, saya tahu kenapa dia ni tak start-start. Okay. So ada tak reason you kenapa you tak start-start? Kau memang betul-betul sungguh-sungguh tak tahu. Cuba komen kosong kalau sungguh-sungguh tak tahu. Takut. Takut. Okey, tak apa. Okey, saya terima. Lagi. Kurang yakin. Lagi? Kurang yakin, takut. Okey, so tak ada rana, risau. Okey, so maksudnya you all ada dalam fear, ketakutan. Okay, banyak benda yang you takut, banyak benda. You all semua ni tahu tak apa maksudnya? You all semua ni anxiety ya. Benda belum berlaku, you all dah takut. Maafkan saya tahu, kadang-kadang saya suka saya suka berseloroh. Okay? Overthinking. Sangat overthinking you all ni. Anxiety sungguh. Belum apa-apa lagi dah ni. Tapi sebenarnya apa yang saya nampak adalah sebenarnya you tak tahu apa yang you nak capai. Kalau you tahu apa yang you nak capai, segala benda tu akan diatasi. Sebab kalau you, aku betul-betul nak capai ni, sangat strong aku nak capai ni. So segala ketakutan you memang tak boleh mengatasi apa yang you nak capai. So dengan itu, so kita mulakan activity first dulu.
banyak undang-undang. Relax undang-undang kan. Okey, kita mulakan aktiviti yang pertama kita. Boleh ke boleh? Cuba komen satu kalau boleh. Ataupun ready. Kalau ready, komen satu. Saya nak tengok seberapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang saja ready. 6, 7, 8, 9. 10, 11. Okay. Thank you. Okay, you ambil kertas. Dia wajib ditulis atas kertas tau. Kertas dengan pen. Kertas dengan pen. Ada tak kertas dengan pen di tangan you all sekarang? Kalau ada, tulis satu. Kertas dan pen di tangan sekarang. Kalau ada, tulis satu. Okey, yang pertama saya nak you tulis je tanpa berfikir panjang apa 1 hingga 3 perkara yang you betul-betul nak capai. Tulis. Siapa dah komen 1? Komen 10 lah. Siapa dah tulis 1 hingga 3 benda yang you betul-betul nak capai, tulis 10. Kalau dah siap tulis, komen 10. Wah, cepat. Wow, okey. Betul ni, jangan tipu. Jangan tipu. Betul ni? Betul. Okey, terbaik Nuzila. I like. Okey, terbaik JM Rahmat, terbaik siapa ni? Yosdi. Muhammad Saiful Nizam. Okey, terbaik. Okey, dekat hujung setiap impian you tu, you tulis tarikh bila nak capai. Tak kisahlah setahun lagi ke 2 tahun lagi, tulis je. Bila you nak capai. Setiap satu tu kan kalau ada 3, setiap satu tu nombor 1 tu bila nak capai, bulan 10 tahun ni ke, tahun depan bila. Kalau boleh siap dengan tarikh. Ada? Dah? Kalau dah, tulis. Kalau sudah siap, tulis tarikh bila nak capai tu dekat hujung setiap impian tu. Tulis 2. Tulis nombor 2 kalau dah siap. Jangan fikir lama sangat. Letak je tarikh bila. 2. Baru 1, 2, 3, 4. 4 orang je dah siap. Yang lain mana? Berapa orang yang ada ni? Ada berapa orang ni? Mana yang lain? Dah. Okey, sudah. Adakah you punya impian tu berbentuk nombor? Kalau tak ada nombor, you beri nilai kepada impian you tu. Contohnya, Nozila, jawab saya. Apa impian awak yang pertama? Cuba komen sikit. Tulis dekat ruangan komen. Saya nak tengok. Sila, jangan malu. Nak pendapatan sampingan. Okey. Senang je tu. Bila nak capai tu? Bila nak capai tu? Bila nak capai pendapatan sampingan tu? Bila nak start capai? Cuba komen sikit. Kita buat 1, 2, 3. Bulan 4 tahun ni. Boleh sangat tu. Okey, berapa nilai pendapatan sampingan yang nak dicapai tu? Cuba komen sikit. Nilai tu. Minimum. Dia tak ada okey, minimum. Maksudnya you stick 4K sebulan. 4K sebulan. Okey, terbaik. So nampak tak? Kalau you tak tulis, bila saya tengok kenapa you selalu tanya tak? You selalu tulis impian tapi tak capai-capai. Kenapa Yang pertama, sebab tidak menulis tarikh bila nak capai. Yang kedua, sebab tak ada nombor. Sebab tu tak capai. Sebab bila saya nak pendapatan sampingan. Tapi bila you tak menulis dengan jelas berapa jumlah pendapatan sampingan tu, maka you terkial-kial tak tahu apa ke mana nak dituju. Betul atau betul?
700 je. Okay. Wah, okay. So itulah sebab dia. Okay, sekarang ni saya nak you print screen, ambil gambar apa yang you tulis dan you share kepada grup Telegram coaching GM Hub. Semua dah ada berada kat dalam tu? Kalau belum ada boleh minta link ke untuk dia orang masuk? Jangan tipu-tipu, jangan. Ini bukan dunia tipu-tipu, Mat. Dunia ni keras, Mat. Okay, so saya nak siapa orang yang pertama share kejap, kita sama-sama doakan coaching Telegram grup Telegram coaching GM Hub. Okay, ambil gambar dan saya nak you print screen. Topik apa ya? Itulah. So saya tak boleh nak ulang. So you follow lah selepas ni dan nanti tengok balik. Okay? Yang memang dah buat, teruskan. Saya nak tunggu orang pertama ni. Betul ni. Nanti saya nak bagi hadiah. Siapa orang pertama share dia punya print screen impian dia. Saya nak doakan, tak apa, you keep continue drive, jangan kalau terbuat nanti kan tak sampai-sampai pula, okay? So safety first, okay? Tak ada ke? Tak ada, tak nak hadiah? Allah, korang ni tak sporting sungguh lah. Saya tak ada dalam grup. Okay. Siapa ni? Yang pertama, Ju Ezah Toji. Okey, nanti PM saya saya nak hantar something buat awak. Okey, siapa pula ni? Okey, impian saya kaya berjaya dunia dan akhirat. Okey, apa ni? Infinity. Okey, so Ju Ezah, saya nak komen sikit. Boleh? Boleh Ju Ezah? Boleh ke? Boleh. Okey. So ini maksud saya bila kita bercakap macam ni tanpa nombor, sebab itulah tak capai. Tapi it's okay. You masih boleh tulis lagi dekat situ. Saya tetap bagi hadiah kat anda. Okey. So untuk bila? 10 hari bulan 3 2023. Tak lama lagi ni. Tak lama lagi you nak capai berapa? Okay, so ubah sikit. Okay, contohnya you nak capai 1 juta pertama pada tahun Disember 31 Disember 2023. 23 kalau you nak. Okay? Okay, selesaikan hutang yang ada 30 hari bulan 4 100k. Adakah you yakin? Tapi tak apa, tulis je dulu. You boleh selesaikan hutang dalam masa yang sangat singkat. So, saya nak bagi you berfikir, tak semestinya, bukan saya kata salah, tak. Okay, yang lain pun take note Bukan saya kata salah, tapi kita kena sangat begitu, macam mana kata? Realistik. Sangat begitu realistik. Okay? So 100k ni bila you akan boleh selesaikan? Mungkin ambil masa 3 tahun lagi ke something macam tu. Tapi you dah bermula daripada sekarang. Okay? So maksudnya bila tarikh you nak capai benda yang you impikan. Kadang-kadang kita tak perlu impikan yang besar-besar tau. First time buat ni. It's okay, no problem. Ini adalah latihan. Saya memang sangat suka dengan orang baru. Bila you buat latihan lama-lama, you akan faham. Faham? Boleh? Boleh Ezah? Ezah, Ju Ezah. Okay, so bina rumah untuk ibu dan keluarga 250k. Okay, ini realistik. Tapi agak terlalu jauh, 3 tahun lagi. Mungkin boleh kurangkan. It's okay, 2 tahun lagi ke. Tapi at least you dah tulis macam ni. Okay? So mari kita sama-samakan doa, sama-sama doakan Ju Ezah capai dia punya impian. Siapa lagi yang menulis dekat sini? Okay, thank you semua. Yang ni siapa ni? Okay, ni
bebas hutang. Okay, so nampak tak? Bila you menulis, saya nampak, so saya boleh betulkan apa yang kurang betul. Faham? Okay, so bebas hutang. Berapa jumlah hutang tersebut? Nak habiskan hutang keliling pinggang. Saya faham. Tapi kena tulis berapa jumlah hutang tersebut. At least kita tahu nombor dia. Kenapa ramai orang tak boleh nak capai impian sebab dia tak ada nombor. Dia tak ada nombor, dia hanya macam tu je. Saya nak bebas hutang. Hutang apa? Tapi tak tahu jumlah apa semua. So you tak ada benda yang jelas, nombor yang jelas yang you nak capai. Faham tak? Weh, cantik sungguh tulisan korang ni. Okay, so yang lain-lain tu boleh tambah lagi dekat belakang. Tak apa, ini adalah draft yang pertama. Okay, so don't worry. Kita boleh sentiasa menulis. Okay. Nak income 3K sebulan dari kereta sewa starting April 2023. Okay. Nak pergi umrah pada 2024. Okay. So lebih jelas, lagi lebih jelas kalau you boleh tulis tarikh. Contohnya 2024 bulan 10, mungkin you ada tarikh-tarikh tertentu, 10 hari bulan 10, contoh macam tu. So itu lagi jelas, faham tak? Okay. Ini sebulan profit. Okay, dah tulis 3 unit kereta, tarikh, okay. ROI 30K. Okay, siapa ni? Nazrul Hafizi. Okay. Ini kurang jelas. Siapa ni? Pak Yus. Pak Yus. Pak Yus. Tak nampak Pak Yus. Saya sangat suka dengan semangat Pak Yus. Ukhuwah dia dekat dalam grup. So, teruskan Pak Yus. Okay. So impian, satu je ke? Siapa ni? Kita tengok. You all tak ada apa-apa kan malam ni kan? Kalau kita buat lebih panjang, okay kan? Okay, top company in car rental business. Okay, so macam mana nak identify you will be the top company in car rental business? Mesti ada something. You mesti bagi value. So apakah value dia? Okay. Kita tulis apa value dia. Okay, so kereta sewa kelas magic number, pendapatan sampingan bulan 5, 4K sebulan, membantu suami bulan 5 minimum 10 apa ni? 10 apa ni? Okay, tak boleh nak baca. Nak ada perniagaan yang boleh diwarisi oleh anak-anak 3 tahun, setahun minimum 30K. InsyaAllah. Amin. Okay, so nanti sama-sama kita baca kita doakan kawan-kawan kita semua yang berimpian mencapai impian. Itu doa saya lah. Okay, so siapa yang ada ni saya akan baca kemudian ya. Dan saya akan doakan jugalah. Okay. Don't worry sama ada dia short term atau long term, tak kisah. Saya lebih suka kalau benda tu ada short term dan long term. Benda tu adalah sangat membantu, tak kisah dia short term atau long term. Okay. Okay. Settle yang ni. So next, kita tak sampai lagi sebenarnya. Okay. So next adalah magic number. Okay, apa maksudnya? Magic number maksudnya? Kan ada yang viral tu kan. Siapa tu? Adib. Magic number maksudnya? Okay, so magic number maksudnya apa tu? Okay, magic number ni maksudnya target yang nak dicapai dengan jelas. Okay, ini yang saya boleh bagilah. Okay, tahu arah tuju berapa. So maksudnya bila kita bercakap tentang magic number, you mesti tahu tentang berapa setahun, berapa sebulan, berapa seminggu, berapa sehari. Apa tu? Kenapa tu? Apa tu? Okay.
setahu di mana kita berada. Okay, bila kita ada magic number, so kita akan tahu di mana kita berada. Maksudnya kita sentiasa peka apa yang nak buat secara konsisten. Okay, maksudnya dekat sinilah. Kalau you target sehari, contohlah, saya just bagi example, bagi satu contoh. Kalau you target satu hari nak capai 300, hari ni tak capai, esok pun tak capai, so dah 2 hari tak capai 300, patutnya 600. Okay, so apa you nak buat? So nampak tak? Okay, nak capai tu, nak cover tu hari ketiga, aku at least boleh capai 600. Contoh macam tu, sales. So itu maksudnya kegunaan magic number ni, dia akan membuatkan kita rasa macam, aku kena kejar lah ni, aku tak ada sale hari ni, besok aku kena gandakan. Dia macam tu tau. Faham tak? Okay? Ada soalan? Setakat ni? Okay, ini baru magic number, pengenalan magic number. Okay, menentukan strategi dan taktik. Bila kita ada magic number, kita boleh gunakan magic number kita tu untuk menentukan apa strategi dan taktik yang kita nak pakai, especially dari segi pemasaran, dari segi marketing. Okay, boleh faham? Boleh follow tak? Kalau boleh follow, komen 1. Komen 1 kalau faham. Apa maksud magic number ni? Satu, tak ada, tidur ke? Jangan tidur tau, kesian saya. Okay, faham setakat ni yang boleh nampak lah kan. Boleh nampak, mesti aku mesti ada nombor ni. Walaupun benda tu macam tak boleh nak dibagi nombor, tapi kita mesti bagi dia nombor yang kita boleh tahu setahun, sebulan, seminggu, sehari. Okay. Okay, so sekarang ni, okay, saya nak ini satu dari Pak Yus. Okay. Okay, next adalah saya nak you all buka you punya Google Drive. Boleh buka tak? You all boleh buka tak? Google Drive you all? Boleh. Okay. Okay, so untuk kita memulakan, kadang-kadang orang tak tahu berapa aku nak target ni sebenarnya. Siapa yang masih blur-blur kata, yang tak tahu kita belajar, masih tak tahu berapa aku nak target sebenarnya. Cuba komen kosong kalau masih tak tahu. Senang sikit nak ajar kalau kosong. Alright, masih tak tahu. Okay, masih tak tahu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 6. Banyak sangat kosong tu. Okay. You all jangan tidur tau. Ini kita belajar matematik sikit Okay, so buka you punya you punya Google Drive. Okay, sekejap saya punya ada tak dekat sini. Bang, kalau baby nak share Google Drive, kena off ni dulu ke atau macam mana? Masalahnya aku tak boleh nak keluar. Sekejap. Sebab baby ni kan, baby besar kan. Kena kecilkan. Okay. Alright. Okay, saya kecilkan dulu ya. Okay, so ini pada sesiapa yang tak tahu berapa dia nak target, okay, ini adalah aktiviti kita seterusnya. Saya nak you all buka you punya Google Drive and then buka buat macam ini. Okay, so ini adalah komitmen kita, nak menulis you punya komitmen you. Okay, so okay, saya bagi contoh dulu. Komitmen you adalah contohnya bisnes. Kalau you ada yang sewa office ke apa semua, you senarai je. Okay, senarai je, then senaraikan jumlah yang biasa you dapat lah.
Kalau sewa premis tu memang fix lah kan, betul tak? Okay, so you tulis je dulu berapa, and then untuk personal, untuk diri you senarai semua. Kalau you ada banyak kereta, you senarai segala installment kereta you. Boleh? Senarai je dulu, and then yang ni you boleh add on apa semua. Okay, saya nak you belajar menulis. Okay, belajar menulis dan belajar mengenal pasti apa komitmen you. Maksudnya apa hutang you yang perlu you tanggung. Kadang-kadang saya pernah ada orang tak tahu pun berapa hutang dia. Even hutang dia sendiri dia tak tahu, pasangan dia pun dia tak tahu. Bahaya ni. Okay. So pasangan, kalau you buat sama-sama dengan pasangan you, tak apa, you masukkan je dulu. You nak tahu kan. Dan kalau ada anak-anak, you masukkan. Okay, saya letak kat sini gaji dikehendaki adalah gaji you untuk dalam bisnes kereta sewa ni lah. You boleh setkan berapa banyak. You set tinggi, maksudnya nanti you kena berusaha lagi power lah. Betul tak? So sama juga dengan pasangan. You nak bagi nafkah, kalau husband yang join bisnes kereta sewa, of course you nak bagi pasangan you gaji, nafkah kan? Gaji ataupun nafkah lah. So berapa? Kenalah kan, jangan tak bagi. Ke ada yang isteri tak tahu dia buat bisnes kereta sewa? Cuba komen 10 kalau ada. Jangan. Ada tak? Ada tak? Fun topik. Terbaik, alhamdulillah. So saya berharap you sangat-sangat tak tidur sebab yang ni melibatkan matematik, pengiraan sedikit. Okay. Jangan risau kalau you fail matematik, tak perlu, jangan risau. Lepas ni tak ada test pun. Okay. Okay, so tak ada. Maksudnya tak ada lah kan. Oh, baguslah you all. So kita kena, suami tanya berapa banyak bisnes you nak buat ni. Okay, itu betul. You patut fokus which one you suka, yang you buat you gembira. Saya akan pilih bisnes yang macam tu. Okay, mana satu yang buat you sangat gembira. Okay, the rest you boleh belajar. Itu cukup. Ataupun kalau you rasa bisnes tu memang sangat berpotensi tinggi tapi tak suka, you still boleh menggalakkan diri you untuk suka. Dia macam tu. Okay, so pasangan, so saya mostly saya memang akan melihat daripada pelbagai perspektif untuk you add apa komitmen yang you nak. Business, personal, pasangan, anak-anak, ibu bapa. Kalau ibu bapa you all masih hidup, you wajib setkan berapa you nak bagi ibu bapa you all. Jangan jadi seorang loser. Template magic number tu buat sendiri. Saya dah tunjuk contoh, you try buat sendiri. Sebab dekat sini you boleh add apa benda yang you punya. Sebab saya sini, saya letak benda yang general. Contohnya kalau you ada 70 biji kereta, you kena set, kalau 70 biji kereta tu adalah under you punya komitmen, you kena tulis lah berapa. So you kena tulis, kalau boleh ambil satu masa, tapi untuk hari ni kita belajar sahaja, you buat benda yang basic dulu, and then besok you ambil masa sejam 2 jam untuk tulis macam ni. Sebab bila dah dalam Google Drive, you dah ada satu apa ni, yang you boleh rujuk, report yang you boleh rujuk. Faham tak? Alah ni tak perlulah sampel you tu, you buat je. Boleh tak? Okay, faham. Okay, alright. So contohnya kalau you ada 2-3 rumah, you tulislah rumah 1 berapa, rumah 2. Kalau you ada 2-3 kad kredit, tulis hutang kad kredit 1 berapa. Hutang sisi ni hutang kad kredit tau. Okay. Dan kalau you ada ibu bapa, you setkan berapa you nak bagi ibu bapa you setiap bulan. Okay, kita jangan jadi seorang loser yang tak memberi apa-apa kepada ibu bapa kita.
sementara diorang masih hidup. Faham tak? Okay, so dan of course kita hidup di dunia, kita mencari seberapa banyak pahala yang kita boleh untuk apa ni untuk akhirat kita. Okay, so of course you kena setkan zakat you berapa, sedekah you berapa. Okay, so just set je berapa-berapa dan cuba commit. Okay, faham tak? Saya pun macam tu. Saya dulu takut nak letak. Takutnya nak letak. Aku tak ada duit, tak cukup duit apa semua. InsyaAllah, letak je dulu. Okay, yang penting niat tu ada. Faham tak? So kita berbisnes bukan semata-mata dunia, nak duit dan sebagainya. Tapi kita nak juga saham akhirat. Okay, kita ni macam saya rasa diri saya taklah sebaik mana. So mana-mana arah yang saya boleh gunakan supaya Allah pandang saya buat. Ni macam tu. Okay, so saya nak you all pun macam tu juga. Okay, boleh? Boleh ke boleh? Kalau boleh komen 1. Lepas tu simpanan adalah wajib tau. Simpanan wajib. Contohnya kalau you nak simpan untuk umrah ke, untuk gold bar ke, ataupun simpanan dari segi duit, tak apa. Tulis je berapa you nak simpan. Okay, and then tabung fund. Bila kita berbisnes, kita dah penat-penat, kita wajib reward diri kita sendiri. Faham? Yes, betul Pak Yus. Kita nak bermula daripada awal dunia dan akhirat. Okay. So, ini adalah contoh. You boleh tulis berapa banyak yang you nak. It's okay. Tulis je. Tapi macam contoh tabung fund ni, contohnya kalau you bulat tahun ni, you nak trip ke Sabah, you fokus dulu 1 trip. Kalau dah capai, and then baru you buat lagi untuk tabung seterusnya. So macam itulah. Tapi kita pulang, saya just bagi contoh, sama ada you boleh spesifikkan ataupun you boleh generalkan. Yang terbaik adalah you spesifikkan. Boleh? Boleh ke boleh? Komen 5 kalau boleh. Give me 5 kalau boleh. Thank you Narayan, Nozila. Siapa ni? Syidat, Firdaus, Pak Yus. Okay, no, Faiza, Mes. Okay, so Mes dah biasa saya ajar, saya rasa. Okay, so dia dah biasa dengan saya. Okay, cuma sekarang ni saya kurang garang. Betul tak? Dulu saya garang. Okay, so bila you total, you dah dapatlah berapa yang sepatutnya you patut buat. Ini belum lagi termasuk segala. Kalau boleh apa sahaja benda yang nak masukkan, you masukkan. Okay? So nampak tak? Total dapat 17,950. So at least aku buat sale 20k sebulan, aku dapatlah bernafas, dapatlah merasa sikit-sikit kan. Betul tak? So ini adalah pada saya ini adalah foundation untuk you tahu berapa you nak capai, nak setting you punya goals, setting you punya magic number secara tahunan, bulanan dan seterusnya. Okay? So kalau macam ni, contoh macam ni, let's say lah kita bundarkan dia jadi 20,000 sebulan. 20,000 sebulan, setahun berapa kita akan dapat? Kita kena dapat. Maksudnya berapa kita kena capai. Kalau 20,000 sebulan, darab 12 bulan. Faham? Okay? Boleh ke? Boleh? Boleh? Okay, next. Seterusnya. Okay, so yang ini adalah komitmen bulanan. Okay, so maksudnya kita mesti menulis senaraikan segala komitmen kita. Semakin tepat, semakin bagus. Okay, masukkan sekali apa yang you hendak dalam bentuk nilai. Okay, so dia macam ni tau. Segala benda yang kita nak semuanya boleh dinilaikan. Okay, so totalkan. Inilah anggaran yang jumlah yang patut you capai.
Makan. Oh, ada. Okay, dan you committed dengan jumlah yang ditarget, work for it. Okay, so saya tulis kat sini, saya rasa 8 perkara ni dah merangkumi apa yang sepatutnya you tahu dan you boleh set seterusnya. Okay, kejap. Lepas tu, next. Macam mana aku nak tekan next ni? Question keberapa ni? Okay. Okay, so next adalah target 2023. Barulah kita tengok kepada yearly sales, monthly sales, weekly sales, daily sales. Lepas tu kita lebih kepada bukan semata-mata dari segi sales tau. Saya nak juga you tulis jumlah kereta yang you nak ada setahun, internal staff kalau you nak ada staff, external kalau you nak ada agent, agent marketing you, lepas tu jumlah pelanggan, okay, so dan target simpanan. Pada saya benda-benda ni sangat-sangat penting. So macam mana nak mengira? Okay, so you buka lagi, you tambah lagi add sheet, nampak dekat sini? Nampak tu? Tanda tambah tu, kalau dekat you punya Google Drive, tanda tambah kat sebelah kiri bawah tu, you tekan je add sheet. Okay, so you buat target 2023. Okay, saya dah buat contoh kat sini. Okay, so ini dia. Nampak tak? Nampak tak? Kalau jelas, tulis 1. Hey, korang ni, nak minum eh. So saya nak bawa you mengira-ngira kita menjadi seorang yang macam, okay, kalau aku nak macam ni. Jumlah dia macam ni. So kita nak lebih jelas. Sebab selama ni, adakah you jelas dengan apa yang you nak capai? Cuba komen kosong kalau tak jelas. Kalau tak jelas dengan apa yang you nak capai, cuba komen kosong. Saya nak tengok. Oh, semua jelas. Alhamdulillah. Ada ke yang akan komen kosong? Ju Ezah tadi mana? Mana dah dia? Tu ada dia. Ju Ezah, adakah selama ni you jelas dengan belum start? So kosong puan. Okay. Okay, no problem. It's okay, don't worry. Okay, so kita semua orang bermula dengan 0. Okay, bermula dengan kosong. 1 bercampur-campur, tak ada. Jawapan dia 1 je, Pak Yus. Okay, so ini adalah you punya formula. Very simple je. Okay, yearly. You buat macam saya buat. Yearly sales, okay, formula dia. Kalau tadi, you tengok balik you punya komitmen yang you dah tulis tadi tu berapa jumlah dia, atau you set dululah berapa you nak capai setiap bulan. Cuba buat macam saya. Ke nak saya bagi contoh maths. Okay, sebab maths dah biasa dengan saya, so saya nak tanya maths. Maths tahun ni 2023 berapa target awak maths? Target sales awak maths? Mana maths? Cuba komen sikit. Ke dah tidur? Ke join Tuan Samsu makan biskut? Ke tak ada target? Kau jangan, aku dah pernah ajar ni. Okay, cuba komen sikit. Berapa nak capai tahun ni? 2023. Bagi 1 nombor. Bulanan tadi tu berapa? Komitmen yang ditulis tadi tu ada ke? Ke tak kira lagi? Mana ni? Tidur? Tidur dah? Jangan, yang lain-lain tu menunggu tu. Ke siapa dah ada nombor? Cuba bagi tahu saya. Cuba bantu saya bagi tahu nombor. Senang je, sebut je. Nak 20K sebulan ke? Senang kita nak kira. Nak 30K sebulan ke? 15K, okay.
aku. Okey, dah ada nombor 170k. Okey, itu target setahun kita guna Math punya ni Math punya contoh. Okey, monthly sales 170k bagi 12. Berapakah Math? Sebulan awak kena buat 70k bagi 12. 14. Okey, contohnya saya tulis kat sini. 170k. Okey, so maksudnya kat sini 14,166.70 sen. Kita gunakanlah. Okey, kita gunakan Alright. Okay, weekly pula. Weekly you bagi dengan 4 minggu. So dapatlah seminggu 3,541.70 sen. Okay. Okay, follow tak? Yang lain follow tak? Okay, berapakah daily dia? Bagi dengan 7. Okay, saya lebih suka bagi dengan 7, tapi kalau you nak bagi dengan 6 pun tak ada masalah. Faham? Kenapa dengan 6? Mungkin you satu hari tu nak rehat. Okeylah, terpulang pada you. Kan? Okay, so macam Math bagi dengan 7, so RM505.95. Okay, Math, jumlah kereta berapa nak Math tahun ni? Keseluruhan. Ada tak? Jumlah kereta ke tak nak tambah lah? Guna mana yang ada? 7. Sekarang ada berapa? Ke memang 7? Tak ada peningkatan tu. Tak ada nak tambah. 8 ke? Tambah lagi 1. 8 lah. 8. Okay, 8. Okay. Okay, internal staff. Nak ada staff ke? Tak ada. Bini staff. Wife ke staff? Ada nak bercadang? Okay, 1. Okay, nak agent. Nak internal agent. Nak berapa? At least you adalah dalam fikiran you. Okay, siapa yang aku nak jadikan agent? Contoh macam tu lah. 3. Okay. Okay, jumlah pelanggan tahun ni berapa? Sekarang ada berapa jumlah pelanggan? Kita pernah kira. So nampak tak? Bila kita sebagai seorang business owner, kita kena ambil kira benda yang patut kita tambah. Kenapa orang tu stuck? Sebab dia tak fikir benda ni. Kereta dia tak bertambah, customer dia tak bertambah. Betul tak? Ashraf ada tak kat sini? Ashraf ada tak? Ashraf Yusof. Ada? Jumlah pelanggan Mas. Tak kira. Nampak? So at least lepas ni bila you aware, aku perlulah kira berapa jumlah. So bila you tahu jumlah pelanggan you, contohnya you tulis 300 lah, 100 lah. Okay, bila you tahu jumlah pelanggan you 100, sebulan at least you target 20% sahaja yang menyewa. Faham tak? So bila you nak makin banyak pelanggan you, maksudnya you kena tambah lagi pelanggan. Kita always pakai formula macam saya, apa-apa saja saya buat, saya memang akan kira 20% saja yang akan aktif. Yang tu yang akan bagi duit setiap bulan kepada saya. Faham tak? So kalau saya nak banyak lagi duit yang datang, maksudnya tambah lagi segala ni. Especially pelanggan boleh tambah, kereta boleh tambah, agent kena tambah. Faham tak? Ashraf, awak nampak tak kenapa awak start? Saya bagi contoh, bukan saya nak kata Ashraf tak berkembang, tak. Dia memang tetap berkembang.
Tapi dia slow, dia jadi slow. Kenapa? Nampak tak dekat sini? Ada nampak tak sekarang ni? Sekarang dah nampak tak Ashraf? So apa yang patut awak tambah? Pelanggan awak bertambah tak selama ni? Kan? So selagi pelanggan kita tak bertambah, selagi itu kita akan start macam tu je kita punya income. So that's why apa tujuan kita marketing, memang kita nak tambah pelanggan kita nak tambah kita punya networking kita nak tambah kita punya kereta, walaupun bukan kereta kita sendiri, kita nak tambah orang yang tambah bini jangan. Siapa nak tambah bini? Aduh, itu nak kena apa ni? Nak kena geng dengan Sol, jangan. Okey. Okey. So tambah staff boleh. Okey. Maaf puan, saya tak faham yang anggap 20% customer yang aktif tu macam mana. Contohnya, kalau you ada 100 orang pelanggan sekarang, setiap bulan you beranggapan hanya 20%. 20% daripada 100 berapa? 20 orang je yang akan menyewa. Faham tak? Saya memang suka pakai konsep formula 20-80. Memang you ada jumlah pelanggan banyak ni, tapi yang aktif berapa? Kalau you nak betul-betul nampak, tahu dan betul ke tidak, you cuba tengok berapa orang yang menyewa. 20 orang menyewa tu customer baru, tak kisah. Let's say kalau you hanya ada 20 orang, jumlah pelanggan you sekarang ni, okay, saya tanya. Firdaus, jumlah pelanggan you sekarang ni berapa? 20 orang? So maksud, yes, betul, lebih kurang. 300, banyak. So adakah you ada engagement dengan pelanggan? Sepatutnya 300, sepatutnya 20%, sepatutnya 60 orang menyewa setiap bulan. So you tengok berapa orang. Kalau you betul-betul ada customer 300 yang betul-betul, okay, you tengok bulan ni berapa orang yang menyewa. Okay, faham tak? So you boleh tahu. Macam saya always kira kadang-kadang 20% tu memang yang terbaik lah. Memang kalau you capai tu memang sangat bagus lah tu. Ada yang kadang-kadang saya paling low, saya pernah mana-mana bisnes kan yang pernah saya ni, kadang-kadang 10% je. Faham tak? Macam mana nak kira jumlah pelanggan? So maksudnya you kena pandai, itu cerita lain Kalau nak database ni cerita lain. Kalau tak tidur kita sampai besok pagi. Okay, sebab pengurusan pelanggan ni sangat penting juga. That's why kenapa you kena pandai letak nama pelanggan tu macam mana dan masukkan dia dalam broadcast list ke macam mana. Faham tak? Repeat customer 20%. Yeah, you target 20%. So makin banyak customer you, semakin tinggilah you punya customer yang menyewa. Dan barulah you punya sales tu meningkat. Faham tak? So ada banyak benda yang kita boleh tingkatkan. Tanya-tanya nanti Roger semula, lepas tu diam. It's okay. Dia still dikira sebagai prospek. You boleh letak dia dalam prospek yang belum guna. Maksud saya tadi tu adalah prospek yang memang sentiasa guna. Faham tak? Yes. Faham tak? Faham dah sekarang? Tapi saya tak ada tulis kat sini yang 20% tu. So mana-mana pun, macam saya tak kisah saya bisnes apa, walaupun saya buat macam sekarang saya buat bisnes SKV, ejen saya 900 lebih orang dan hanya 20% yang aktif, itu memang setiap bulan memang confirm. Ataupun kurang. Kalau 20% tu memang sangat bagus. Faham tak? Okay, so itu yang buat duit. Okay, so faham tak? And then daripada 20% ni, hanya 1% only yang memang betul-betul memang regular dengan you. Kalau you nak tengok, you check lah. You boleh tracking.
hanya 1% only. Faham Okay, so target simpanan mass. Contohnya mass nak simpan 15K lah. Okay, so you tulis je. Okay, so you kira berapa monthly target. Okay, patutnya bukan monthly sale ni. Monthly saving. Okay. Alah. Okay, so you buat je macam ni. So main-main. So jangan risau, benda ni takkan hilang. Weekly saving. So you akan sentiasa boleh tengok dan you sentiasa boleh refer. Boleh? Daily saving. So you boleh kira dan isikan. Okay, so ini bila you nampak benda ni, so makin jelas. Faham tak? Oh, maknanya traffic kena lagi tinggi. Okey, faham dah 300 tu database. Maknanya jika sehari ada 10 orang tanya, 2 orang mesti kena close. Itu boleh juga. Okey, faham tak? Okey. So, ada soalan untuk sehingga kini? Faham tak? Macam mana kita nak mengira? Very simple lah. Nak tahu berapa. So, you sentiasa berpegang kepada jumlah ni, nombor ni. Inilah magic number you. Okay. So kalau nak buat daily sale 505 ringgit sehari, you ada 7 buah kereta dengan sumber yang you ada pun, you dah boleh dapat dah kalau ikutkan. Let's say lah kalau 7 buah kereta tu buat 100, dah 700. Settle dah daily sale kalau semua jalan. Nampak tak? Yang tak ada kereta lagi, jangan risau. You makan commission dulu. Okay? So daripada sini pegang. Always pegang kepada you punya nombor. Sebab nombor ni lah, daripada nombor ni lah you akan mengatur strategi next. Boleh? Maknanya okay. Seorang je yang faham. Yang lain? Okay, yang lain kalau faham tulis 10. Membantu, sangat membantu. Okay, alhamdulillah. Alright. 10. So more. Okay, bagus. Okay, so nampak lah. At least you nampak lah. So benda yang kita belajar ni bukannya kita belajar terus pandai. Tak, saya pun tak expect macam tu. Okay, kita kena always repeat. Okay, tengok macam mana dan sebagainya. Tapi saya ajar memang very simple. So bagi mudahkan you all. Okay, dah. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita go for next. Ni dah pukul 10 dah ni. Okay lagi tak? Okay. Tadi yang ni Tadi yang ni. Okay, so sekarang kita pergi kepada formula. Ini adalah guideline formula yang saya always guna. Okay. Sebenarnya kita tak ada siapa pun yang memberitahu kita apa yang patut diletakkan dalam ini. Tapi saya dan Tuan Wahid, kita bersetuju ini adalah apa yang kita tetapkan sebagai guideline kita. You boleh ubah, tak kisah. Saya tak kisah. Tapi ini adalah dalam mana-mana bisnes, ini adalah standard. Okay, ini yang mentor kita ajar. Mana-mana bisnes memang adalah standard. Apa maksud 100? Formula 100, 35, 50, 15. Yang nak tahu komen berapa? Komen 3. Type sikit. 3. Okay. Ramai. 3. Seronok kan? You all tak tidur kan? Jangan tidur Saya bersungguh-sungguh nak mengajar you all ni. Okay, so saya besarkan sikit. Sekejap. Sebelum kita pergi ke ni, saya besarkan dia Okay. Ke yang ni pun dah nampak dah. Okay, apakah maksudnya? Maksudnya 100% tu adalah sales. Total dia. Total sales wajib capai. Okay, 35% tu adalah cost. Ini yang kita sendiri tetapkan. Tak ada siapa-siapa pun ajar.
Okay, so tapi kita memilih untuk fixed cost bulanan yang memang kita sentiasa kena bayar adalah installment kereta. Faham? Okay, so ini adalah 35% daripada total sales kita. Wajib untuk cover installment kereta. Okay, untuk 50 adalah cost operation. 50% adalah cost operation. Ini termasuklah kos-kos operasi seperti gaji you all, segala benda masuk sinilah. Commission yang you bagi, sewa, segala bil-bil yang perlu, bil air, bil api, kalau ada office apa segala benda, wifi dan segalanya, semua masuk kat dalam ni. Tergolong dalam 50% daripada sales you. Okay, 15% wajib untuk saving. Wajib disimpan. Tak kisah you simpan dalam bentuk duit ataupun bentuk you nak tukar dia kepada gold pun tak ada masalah. Macam saya lebih suka tukar dia kepada gold. Okay, kalau you ada benda yang tengok apa yang you nak capai. Kalau you memang perlukan duit untuk down payment dan sebagainya, you masuk sikit dekat ASP dan sikit dalam bentuk gold pun tak ada masalah, terpulang pada you. Tapi 15% daripada total sales you wajib untuk disimpan. Sebab saya tengok ramai orang tak ada plan untuk menyimpan. Siapa yang ada plan untuk menyimpan, tulis 11. Komen 11 kalau memang ada. Maksud saya memang dah ada simpanan. Bila buat bisnes kereta sewa, ada simpanan. Komen 11. Siapa yang belum ada, komen 10. Siapa yang langsung tak ada, komen 10. Okay. Faham? Faham? Okay, so jangan malu jangan malu. So kita tak terlambat untuk start. Don't worry, start je. Bulan ni terus start. Okay? Bila dah tahu, kita start je. So faham konsep ni? Faham formula ni? Sebab saya nak ajar cara mengira macam mana nak dapat total sales kalau installment kereta begini. Kalau installment kereta aku 500, berapa aku patut dapat? Nak belajar? Kalau nak belajar, tulis 7. Apa dia? Okay, go. 7. Bagus. Thank you. You all ni memang anak murid yang baik lah. Support cikgu dia kan. Cikgu pun bersemangat nak mengajar. Minum dulu. Minum high-tech. Okay, so saya tutup dulu ni. Kejap Macam mana nak tutup? Dia bagi dia kecil. Okay, kita balik semula kepada kita punya jangan tinggalkan you all punya Google Drive sebab Google Drive tu segala-galanya. Cikgu ajar terang, tak mengantuk. Okay, alhamdulillah. Jangan lepas ni aku kena mengajar selalu, dah lah. Okay. Okay, contoh, saya bagi satu contoh. Okay, saya dah tulis siap-siap macam ni. You all tiru je tau, tiru je. Okay, you buat macam ni. Total COS. C tadi tu total tu 100 lah. Ini formula dia. Nampak tak? Nampak? Kalau nampak tulis 1. Yang saya highlight kan. 100, 35, 50, 15. So 100 tu total, 35 tu cost. Okay, 50 tu operation, 15 tu saving. So jadilah COS. Okay? Okay. Kalau saya dah bagi contoh dekat sini, beza contohlah. Okay, siapa nak bagi contoh? Siapa nak bagi kereta dia? Installment kereta dia. Kereta apa? Cuba komen.
Okay, cuba komen. Saya nak tunjuk contoh. Okay, Azia 300. Oh, murahnya Azia ni. Azia 300 Okay, so kita tulis kat sini 300. C dia. Okay, macam mana nak kira untuk dapat total dia? Kita tahu tentang installment saja ni. Betul tak? Okay, macam mana nak kira? Siapa tahu formula dia? Macam mana nak kira? Weh, betul sebanyak. Okay, you all kira sendiri. Letak dekat dalam macam saya punya ni. Kira sendiri dekat Google Drive masing-masing. Okay, saya ajar. Kita follow dulu Azia ni. Okay, Azia 300. Berapa total kita kena dapat? Very low. Okay. Berapa? Siapa pandai jawab? Betul ke? Macam mana boleh dapat 105? Cukup ke? Installment saja pun dah 300. Berapa sebulan kena dapat? Total 100%. 2,400. Okey, cara dia mengira, okey, dengar fokus. 300 bagi dengan 0.35. Cuba kira berapa? 300 bagi dengan 0.35. Kenapa 0.35? Sebab 35%. So kita nak cari berapa 100%? So kita bagi 300 bahagi dengan 0.35. So dapat berapa? Pandai. 857. So you wajib dapat ni setiap bulan. Kalau kurang daripada ni maksudnya you dah kerugian. Faham tak? Okay? Okay, so bila dah dapat yang ni, so barulah you boleh kira next. Okay, 50% daripada 857 berapa? Untuk operation. Azia apa 300? Azia mahal kan? 450. Betul lah. Murah sungguh 300. Mungkin down payment dia mahal kot. 400. 450? Tak. Maksud saya kalau 50% daripada 857 berapa? RM428.50. So berapa you punya saving patut di saving kalau dapat ni? Berapa saving? Cuba kira. Pandai tak kira? 15% darab dengan 857. Berapa? Berapa saving untuk Azia ni? 128. Betul tak tu? Saya percaya Okey, Azia publish rate dia berapa? Dekat website kita berapa? 120. Okey, 120 ini saya panggil H1 ni maksudnya high one. Maksudnya kira dia kalau you nak extra, bila kita dapat publish rate ni darab dengan 17 hari you jalan, berapa you akan dapat? Cek kira. 120 darab 17. 2040. Yang ni tak bergerak Okay. Yang ni dia tetap sama. So biarkan kita abaikan dulu. Okay, macam mana nak kira yang ni? Okay, 2040 tolak 300. Yang tadi ni 50 campur 15, 65. Okay, 2040 tolak dengan 300. 1740 you bagi dengan 65. So 1 bersamaan 26. So you darab dengan 50. So dekat sini you dapat 1338. So nampak tak? Bila publish rate, kalau you dapat jalan 17 hari, you dapat sales macam ni, okay, nampak tak? Operation bahagian untuk cost you, operation you semakin meningkat. So you boleh dapat banyak lah dekat situ.
even saving you pun akan dapat banyak. Faham tak? So tolak 300 bagi 65 darab dengan 15. So you dapat 400 kat sini. 401. Faham tak cara kira? Cuma saya nak bagi you nampak, oh kalau aku dapat sales macam ni 17 hari dia jalan macam ni. Ini adalah medium. H1 ni maksudnya sales you paling medium yang you boleh dapat. Kira macam ada extra lah. Kalau you betul-betul tak boleh nak capai, at least you capai yang low ni. Faham tak? Faham? Faham? Faham ke faham? You wajib capai ni. 1571. Sorry. Untuk ASEAN ni, you wajib capai yang low ni. 857. Maksudnya kalau medium, kalau you dapat, banyak ni, 2000 lebih. Maksudnya kalau kamu atas daripada 857 ni dah cukup power dah. Faham tak? Faham? Ke blur? Risau aku. ASEAN ni tak valid. Blur sikit. Okay, tak apalah. ASEAN ni diorang kata tak valid. Okay, kita ambil Belfire ni pula. Nah, sebab tadi ada orang bagi tahu saya Belfire dia, installment dia 3057. Okay, jom kita kira. Berapa total kita kena dapat? Tadi dah dapatkan dia punya formula. 3057 bagi dengan 0.35. Berapa kena dapat? 8,734. Dapat tak? Faham tak? Dapat. So, let's say lah, kalau you bagi 8,734 ni, bagi dengan 17 berapa? Sebab 17 tu kita punya standard kan, bersamaan dengan sebulan. 513 sehari. Kita punya publish rate 700. Saya kadang-kadang diorang bergaduh pasal harga kan. So nampak tak? You faham tak? Bila you nak menentukan berapa harga sehari yang you boleh dapat, so inilah dia. Kalau kita punya publish rate 700, and then kalau low pun kita dapat berapa tadi? 513. Boleh jual sampai setahap sehingga tu kalau kita nak turun lah. Then okay, tak ada masalah. Okay, faham tak? So, saya sangat yakin kita punya publish rate memang lebih daripada kita yang sepatutnya. Lebih daripada harga low yang sepatutnya. Kita memang akan dekat medium. Bestnya harga 120 lah kau yang kena. It's okay, don't worry. Sebab nanti kita akan ada, bila you mengira, you still boleh dapat, selagi you low ni, total low ni, you boleh capai dengan harga 60, you still okay. Faham tak? Jangan below than that. Faham tak, Rizwan? Saya nak bagi you nampak yang ni. Kalau you faham konsep ni, so maksudnya, kalau you jual RM60 dengan harga RM60 dan you still above you punya yang low tu, total low tu, itu still boleh go. You still untung, you still ada untung sebenarnya. Tapi kalau macam kita memang publish rate kita sangat tinggi sebab kita quality kita memang jaga. Itu cara untuk kita nak menaikkan kita punya harga. Kalau you dapat naikkan harga lagi cantik. Okay, faham? Okay, so baru you boleh kira operation cost you untuk yang ni berapa? 50% darab dengan 8734. 4. So banyaklah you dapat kat sini. Okay, so berapa you punya saving sepatutnya? Berapa saving you untuk Belfire ni? Cuba kira. Saya nak you all belajar kira-kira supaya you all nampak. Nampak kan? Nampak tak? Okay, pandai. Ada orang nak kira. Thank you, Cu Eza. 3, 1, 0.
1310. Okay. Okay. Kalau Belfire ni dijual dengan harga 700 dan dia jalan 17 hari sahaja, berapa you akan dapat? You dah tahu dah, kalau you buat pengiraan macam ni, you dah tahu dah berapa sepatutnya you dapat dengan sumber yang you ada, dengan kereta yang you ada. Contoh macam MES tadi, you buat ke 7 you punya kereta macam ni, you dah tahu dah, you nak go for yang mana. Nak biru ke kuning ke hijau. Level dia. Okay. So 11,900. Okay. Yang ni dia tetap sama. Ctrl C. Okay. So berapa kat sini? Operation you akan jadi berapa? 5. Pandai. Betul tak? Sini? Betul tak? Kejap. 11,900 tolak dengan 3057 bagi dengan 65 darab 15. 11,900 tolak 3057 bagi 65 darab dengan 50. Oh, silap ni. Sini dia jadi 6802. Faham tak? Sebab dia ni tak berubah. Dia punya installment dia tak berubah. So operation, you akan dapat banyak dekat operation dengan dekat saving. 11,000 tolak 3057 bagi dengan 65 darab 15. 2040. Faham tak? Jueza terus darat dengan 11,900. Dia dah tak sama dah Jueza. Sebab cara kira dia, kita tolak siap-siap ni dulu. 11,900 tolak 3,057. Lepas tu bagi dengan 50 campur 15, 65 lah. Sebab kita nak tahu dua ni saja. Bagi dengan 65, lepas tu baru darat dengan 50, darat dengan 15. Faham tak? Setiap satu tu. Sebab kita nak tahu dah, dia dah berubah dah. Dia punya amount untuk yang operation dengan saving. Sebab yang ni dah tak bertukar dah. Okay, tapi jangan risau. You boleh ni main-main dekat sini. Faham tak? Yang ni, kalau 30 hari, yang ni memang optimis lah. Saya pernah jumpa Azia. Azia 3,000. Sebab dia memang jalan hari-hari. Dan betapa rugilah orang yang tak menerima booking yang satu hari. Faham tak? Faham tak? So, cost tu monthly installment. Betul, monthly installment. Melainkan kalau you ada kereta pajak, so you kena bayar monthly installment dengan you punya commission. Boleh je letak. Okay? So dua tu boleh letak kat C tu. So untuk you tahu berapa total sale yang you kena dapat. Faham tak? Faham? Dia kena belajar kira sendiri. Follow je step yang saya bagi. Sangat simple. Kalau you dah tahu law ni pun, kalau you capai yang ni memang sangat bagus. Maksudnya kalau you capai lebih bulan tu, maksudnya itu bonus. Kalau jalan 30 hari, lagilah. Ini memang optimis. Okey tak? Ke ada yang dah mengantuk dah? Masih slow, kena ulang kaji semula, buat pelan-pelan sendiri. Okay, don't worry. You always boleh tanya dekat dalam grup Telegram Coaching GM Hub. Saya akan bantu jawab dekat situ. Boleh? So, nak kena tengok balik recording. Okay. Yang penting you faham macam mana nak cari total sales ni untuk loan ni. Untuk loan ni.
Yang ni maksudnya yang atas ni wajib capai. Okay. So apa-apa sahaja kereta you, kalau you tahu installment dia, total wajib capai ni you wajib tahu berapa. Okay. Okay, faham faham? Low beza. Okay, contohnya installment you adalah 550. Siapa tadi tu yang minta? Saiful Nizam. Saiful Nizam. Okay, sekarang ni you punya installment 550 ke lagi mahal? Berapa installment beza you? Cuba bagi yang real. Saya boleh tunjukkan yang real punya. Okay, boleh. 550. Okay, berapa you wajib capai setiap bulan supaya you masih boleh menyimpan dan masih boleh cover you punya operation. Okay, 550 bersamaan dengan 35%. Okay, nak dapat 100%, you bagi 550 bahagi dengan 0.35. Cuba Saiful. Cuba bagi 550 bahagi dengan 0.35, you dapat berapa? Saya rakam puan pun tak dapat fokus. Apa tu? Aduh, jangan. Kalau tengah driving jangan. Tiba-tiba rasa menyesal pula beli kereta. Deposit besar. Okay, betul. 571. So you wajib capai ni. Let's say lah kalau saya nak bagi you nampak. Okay, publish rate kita 160, betul? Sehari untuk beza. Cuba you darab 160 darab 17. Kita beranggapan 17 hari dia wajib keluar. Berapa? 17 hari bila dia keluar. 2,220. Okay, nampak tak? So maksudnya, banyak ni beza dia. Kalau you dapat keluar. Tapi kalau you dapat capai ini pun, alhamdulillah. Faham tak? Faham? Faham? So ini maksudnya medium lah. Kalau you dapat capai 2,720 sebulan, maksudnya ini yang terbaik lah. Memang bonus semua segala benda ada kat situ. You dapat makan lebih sikit kat situ. Faham tak? Okay. Dan kalau betul-betul beza ni memang hari-hari keluar, ini optimum dia boleh capai. 4,800. Dan saya pernah nampak Azia memang really betul-betul tahu. Betul-betul. Memang saya tracking Azia boleh capai 3,000. Jangan main-main dengan kereta kecil. Sebab dia memang jalan hari-hari. Dan jangan tolak booking setiap hari. So, inilah strategi, inilah taktik. Faham tak? Okay? Okay, boleh So, faham kat sini berapa you patut dapat untuk setiap kereta you. Komen 10 kalau faham. Okay, Jueza ada berapa kereta? Firdaus ada berapa kereta? Mes saya dah tahu dah, dia kata 7 tadi. Tapi saya tak tahu lagi kereta apa dia ada. So sepatutnya bila dia dah buat pengiraan macam ni, dia dah tahu dah berapa sepatutnya setiap bulan dia kena capai. Untuk low, H1, H2. Satu je puan, baru join. Okey, tak apa, tak ada masalah. You all okey lagi ke? Pukul 10.30 dah ni? Okay, ada yang got to go dah. Komen got to go. Okay, so tak ada kereta, masih segar. Okay, so okay, no problem. So yang ini settle. Nanti saya akan bagi yang ni dekat ni supaya you boleh buat practical dekat buat sendirilah ataupun you boleh tengok komen.
Lepas tu cara mengira harga harian paling rendah boleh bagi. Nak tahu ke tak? Komen satu kalau nak. Berapa, let's say lah kalau kita nak kalau kita nak bagi diskaun, berapa diskaun yang kita boleh bagi? Ui, laju. Aku laju sungguh korang tak satu kan. Lepas ni aku nak pakai nombor yang lain pula. Okey, cara mengira harga harian paling rendah boleh bagi. Ini kita based on contoh beza tadi. Kalau sebulan ini ikut rate low, sebulan you kena dapat 1571 4%. So you bagi dengan 17 hari sebab 17 hari tu macam standard kita lah bersamaan dengan 30 hari. Okay, so berapa? 1571 bahagi dengan 17 hari. Berapa you boleh jual yang paling low you can go? Ya. Yeah. Saya dah tulis, you nampak lah kan. Okay, so you boleh boleh buat untuk you punya kereta sendiri supaya you faham. Faham? Boleh? Okay, so RM92.4. So kalau you jual 100 pun, tadi kita publish rate beza kita berapa? Publish rate beza kita ada berapa? Tak apa, bagi dia orang jawab. 160. You nak bagi diskaun RM50 pun still you boleh untung, betul tak? Minum dulu. Faham tak? So bila you faham benda ni, yes, itulah taktik strategi you untuk buat promosi. Tapi janganlah buat promosi time raya yang orang peak season. Buatlah promosi time orang yang tak peak season. Contohnya puasa. Faham tak? So maksudnya apa? Maksudnya? Macam mana adik tu? Maksudnya? Okay, so maksudnya publish rate beza 160. Jika customer minta diskaun, boleh je bagi diskaun sehingga RM60 ke. Dengan syarat, you bagi syarat. Okay? Maksudnya, you bagi syarat, contohnya sewa 3 hari ke atas, you boleh bagi dengan harga macam ni. Okay, RM100 dalam 300. Contoh macam tu. Okay, so dan kita always sentiasa beringat sales adalah oksigen kita. Betul? Sebab saya selalu je dengar ada orang ni ada yang komplain lah, sales bulan ni kurang lah macam tu. So apa you kena buat? So you boleh bagi diskaun untuk galakkan you punya customer sedia ada ni, at least dia ambil lebih hari ke. Faham tak? So you kena fikir macam tu sebab sales adalah oksigen. Selagi you tak capai you punya target yang low tadi tu, you wajib fikir macam mana aku nak capai. Faham tak? Faham tak macam mana nak guna? That's why kenapa pentingnya kita tracking. Faham? Boleh? Kalau boleh tulis 2. Bagus. Lepas ni buat untuk semua kereta you all tau. Wajib buat. And then boleh tunjuk. Saya boleh tengokkan. Kalau salah saya betulkan. Okay? So itulah dia. So lagi-lagi kejap Betul Publish rate. So maksudnya dengan sewa 3 hari ke atas. Okay, so dia tertinggal ke? Ini sepatutnya dekat. Okay, so track and tricks. Okay, so kita dah nak penghujung. So bagaimana nak consistent tracking dan guna data setiap hari? You all nak tengok tak template saya?
Yang ni template ni dah lama dah. So saya harap you all boleh kejap. Mana aku nak letak ambil ni. Pindah ya. Saya tunjuk. Macam mana nak tengok reason? Okay. Template magic number. Mana tadi? Template apa tadi tu? Sekejap sabar ya. Okay, so you all ada tak buat template macam ni yang boleh tengok you punya ni kot, sekejap tengok sekejap. Minecraft sekejap Lambat sikit. Ni kot, sekejap Okay. Ada tak you all buat macam ni? Ini saya guna yang dulu. Alamak, ada. Ni ada nombor kereta pula. Tak apa. Kereta ni semua dah tak ada dah. Ini tahun bila dah saya buat benda ni. Memang daripada dulu saya guna. So you wajib tulis you punya kereta macam ni. You wajib tulis. So 1 hari bulan sampailah 30 hari bulan. Sekejap. Mana ni? Okay, so totalkan. Okay, setiap kereta tu ada berapa. Okay, so bila you tracking setiap hari, contohnya sekarang ni sampai 10 hari bulan. Contohlah, ya ni anggap ni Beza. Beza tadi tu. Contohnya Beza you, contoh hari ni dia jalan. Yang ni dia jalan. Okay, so ini jalan 2 hari. 160. Let's say lah kalau kita pakai publish rate yang sama. Lepas tu total dia berapa? Kejap So saya nak tunjukkan macam mana you nak gunakan 640. Tadi kita sampai 10 hari bulan, you baru capai 640. Okay, tadi kita patut capai berapa untuk Beza? Cuba ingat balik. Ya, kira benda yang sama. 1571. Okey, sekarang sampai 10 hari bulan, kita dah capai 640. Okey, 1571 tolak 640, gap dia berapa? Short dia berapa? 931. Kita ada berapa hari lagi? Let's say lah kalau memang teruk sangatlah sale sampai tak ada orang nak pergi apa semua, ini kita mungkin alami time bulan puasa kot. 931. Kita ada berapa hari lagi untuk bulan Mac? Bulan Mac mungkin boleh capai lah kot. 21 hari lagi. Let's say lah kalau kita nak bagi diskaun 10 hari. Okay, 931 bagi 10 hari lagi. 10 hari. Berapa? Cuba tengok. 931 bagi dengan 10 hari. So, nampak tak? You boleh jual harga macam tu. Ataupun you, kalau you betul-betul teruk sangat, cuba you try 931. Ni gap tau. Jumlah ni mungkin bertukar-tukar. Ikut berapa yang you dapat sehingga hari ini. Dalam bulan ni. Cuba 931 bagi 21. Kalau you sanggup lah. Tengok sanggup ke tak. Cuba bagi. Berapa sehari? Sanggup ke tak? 931 bagi 21 hari. 44. Okey, nampak tak? Rendah. Sekarang ni,
You nak capai target ke tak nak? You nak capai target ke tak nak? Dalam keadaan yang sangat teruk. Nak. At least you capai low, betul tak? Betul tak? Sanggup tak you bagi harga macam tu? Dengan syarat bukan 1 hari je sewa. Ataupun you naikkan sikit lah, RM50 ke RM60 ke. So this is how cara kita bermain dengan nombor. Bukan kita main harga tak. Sebab kita macam saya tulis dekat sini. Okay. Saya tulis kat sini adalah apa nak buat bila sales kurang? Sales adalah oksigen kepada bisnes. Tak ada sales, tak boleh bernafas, mati. Betul? So maksudnya kita offer kepada klien. Tahu tak beza klien dengan customer? Tahu tak apa beza klien dengan customer? Kita tak wawarkan dekat marketing kita bahawa hari ni boleh dapat harga macam ni. Tak. Kita kena ada marketing secara berhemah. Customer yang kita kenal, yang memang betul-betul klien tu adalah regular customer yang banyak kali sewa dengan kita. Kalau kita tahu dia memang betul-betul nak sewa setiap bulan, dia mesti 3 hari dia sewa, and then bagi tahu dia, saya bagi diskaun sempena sekian. Tak kisahlah sempena birthday saya ke, sempena apa something ke. Untuk kali ni sahaja. Macam tu. Faham tak? So kalau you bagi copywriting dekat luar sekalipun, you galakkan orang, kalau you nak harga promosi, PM kita. So kita menggalakkan dia PM kita dekat dalam kita punya WhatsApp, baru kita bagi tahu benda tu. So maksudnya kita marketing secara berhemah. Kita tak keluarkan dekat luar dan kita tak bermain harga. Tak ada salah kita bagi appreciation kepada kita punya regular customer. Betul-betul? Kan tak? Kita dekat luar, kita memang promote macam biasa. Kalau you nak harga special, PM kita. So, pada masa itulah you akan dapat nombor baru. So, barulah you punya customer akan bertambah. Faham tak? Faham? Alright. Okay, bagus. Ya Allah Puan, terima kasih ilmu malam ni. Macam bagi gift dari kat klien kita kan Kak? Betul. Daripada you membazir duit untuk buat ads, itu lebih baik. Betul tak? Sama je. Anggap je lah yang you bagi diskaun tu adalah duit marketing you. Faham tak? Tapi kita tidak menunjukkan kita bagi harga murah. Kita tak bagi harga murah sebenarnya. Itu memang harga kita adalah tinggi. Tapi kita bagi reward kepada klien kita yang memang regular. Yang memang selalu order dengan kita. Okay. And then kalau orang baru pun tak ada masalah. Cuma jangan pamerkan harga tu dekat luar. Kalau dia nak, dia kena PM you. So maksudnya saya dah bagi keluar you dah akan dapat, kalau aku nak harga murah, aku mungkin dia harga promosi, dia bukan kata harga murah. PM dia ni, baik aku PM. Faham tak? Harga promosi ada tempoh, yes. Contohnya dalam minggu tu you teruk sangat kan. Dalam minggu tu you bagi harga promosi. Apa nak harga promosi, PM saya sekarang. Hanya di WhatsApp. Macam tu. So dia akan WhatsApp you. Orang baru pun akan WhatsApp you. Barulah you akan dapat customer yang baru. Selain you offer kepada customer lama you. Faham tak? So that is how kita mempromosikan secara berhemah. Kita bukan turunkan harga, tak. Harga tetap macam ni. Okay? You always bagi tahu harga macam ni tau. Harga standard macam ni tau. Hari ni saya bagi diskaun macam ni.
Macam ni syarat dia, and then limited. Untuk minggu ni sahaja. Yes, betul. Kan? Faham? Faham tak? Okay, bagaimana nak marketing secara berhemah? Kita tak murah, Mat. Jaga maruah kita sebagai pengusaha kereta sewa yang reliable dan berkualiti tinggi. So, apa saja marketing? Sentiasa bawa prospek customer ke WhatsApp. Always ingat ni. Apa-apa saja always bawa ke WhatsApp. Kita tak pamerkan harga yang kita nak bagi diskaun tu kat luar, tak. Okay. Hanya memang kalau betul-betul nak bagi diskaun 20% ke apa semua, sekali-sekala bolehlah tunjuk. Tapi memang kena tunjuk you punya publish rate. Kalau dia nak harga special, you memang betul-betul nak lagi bagi harga special, WhatsApp kita. Okay? Faham? Okay, yang ni tak ada. Okay, saya just nak bagi you, tunjukkan kepada you. You nak trade tak? Saya bagi 2. Malam ni saya bagi 2. Siapa nak tulis 2. Yang ni you memang boleh apply kan. 1, 2, 3, 4 orang je nak. 5, 6 yang lain mana? Tidur. Nak ke sebelah dah. Esok ujung minggu, Mat. Relax lah, Mat. Okey, ramai-ramai. Okey, trade yang pertama. Okey, yang ni saya memang apply. Saya memang, you all boleh tanya tu Waki. Masa kereta kita 70 biji, saya ada satu buku. Memang buku tulis. Setiap hari saya akan bawa ke hulu ke hilir. kejar appointment. Faham tak? So, apa yang saya buat adalah, okay, let's say, siapa ada kereta, saya nak tanya siapa, Firdaus, Syed Firdaus. Cuba bagi satu installment kereta awak. Satu kereta dan installment dia berapa? Azia 470. Okey, 470 you bayar betul-betul 470? Tak, you bayar berapa? Saya lebihkan sebulan. Okey, bagus. Okey, ini memang bagus. Taktik dia. Okey, contohnya 470 you darabkan dengan 13. Cuba berapa? 470 you punya installment darab dengan 13. Berapa? Betul ke? 400. Okey, 6,110 bagi dengan 12. Berapa? 516. Okey, you boleh bayar. Okey, nampak tak dekat sini? You boleh, kalau you nak lebihkan, you boleh bayar dia 510 setiap bulan. Okey, ini trade dia. Okey, dengar betul-betul. Setiap 1 tahun, you extra, you dah ke hadapan 1 bulan. Betul? Betul ke betul? Betul. Okey. Let's say lah, kalau you ada nak berapa biji? 40 biji? 40 biji kereta. Dengan anggaran macam ni lah kita, anggaran macam ni. 40 biji kereta. Okey, setiap tahun. Okey, buat juga tahun kedua. Tapi you sentiasa kejar tau. Kejar kan. Kalau tertunggak tu kejar, betul-betul buat sampai 13 setiap tahun akan ada extra 1 bulan. Setahun kedua you ada extra berapa bulan? Tahun kedua you ada extra berapa bulan? 2 bulan. Okey. Kalaulah let's say lah you ada 40 biji kereta.
pada tahun kedua, you stop payment 40 biji tu, 40 biji darab dengan 510, berapa you ada? So apa yang boleh buat dengan 20,400? Darab 2 bulan. 20,400 darab 2 bulan. Berapa you ada? Sebab dah tahun kedua, you stop 2 bulan. 40,800. Apa you nak buat dengan duit ni? Tapi dengan syarat you memang betul-betul disiplin lah. Boleh, tak ada masalah. Macam saya, tahu tak kenapa saya dengan Tuan Wahid setiap 2 tahun kita beli rumah? Kita ada 70 biji tau. 70 biji kereta tau. Yang lain nampak tak? Kau beritahu je nampak. Kalau yang lain nampak, tulis 10. Yang lain nampak, tulis 10. Nampak tak? So setiap 2 tahun saya dengan Tuan Wahid beli rumah. Kalau dululah. Tapi sekarang ni saya macam tak galak sangat kan beli rumah. Kalau you ada 1 rumah pun dah cukup lah untuk diri you. Faham tak? Okay. So gunakan duit tu untuk masuk dalam ASB sekejap sebagai you punya untuk tambahkan credit score you supaya bank bagi lulus. Hantar, lepas tu dia dah settle semua benda tu, keluarkan balik and then jadikan dia sebagai untuk bayar deposit ke, down payment ke, bayar legal fee sekali. Faham tak? Nampak tu 2 tahun je dah settle hutang kereta dan kereta masih lagi dalam hantar. So nampak tak saya punya trik tu? Sebab tu kalau Tuan Wahid tanya saya, you nak kerja tempat lain tak? Saya kata tak nak. Saya lebih rela berbisnes, dan walaupun macam tadi kan ada orang kata kau belum tahu lagi sepak terjang dekat dalam bisnes kereta sewa. Saya sangat tahu dan saya sangat tahu memang susah, tapi daripada saya pergi balik bekerja dan nak dapat setiap 2 tahun tu 1 rumah, sangat susah bila saya bekerja, memang takkan dapat. Faham tak? Okay, melainkan kalau gaji sekadar 3,000, 4,000 memang tak cukup lah. Kalau gaji macam tu lah. So that's why kenapa walau macam mana susah sekalipun saya tetap nampak bisnes kereta sewa ni lebih mudah. Lebih mudah berbanding kita bekerja dengan orang makan gaji. Bukan saya nak suruh you all berhenti kerja, tak. Bukan tapi itulah dia punya dari segi perspektif saya. Faham? Faham ke faham? Okey, kalau faham tulis 2. Yes, betul. Macam sekarang saya dengan Tuan Wahid beli gold bar je. Kan? Okay, so dah settle. So you all buat tau. Jangan tak buat, especially yang banyak kereta tu. So you boleh nampak, gunakan secara optimum you punya sumber tu. Trik tu untuk yang banyak kereta je ke? Biasanya saya akan share yang tu dululah. Kalau ada trik lain, saya akan share lain. Sebab tu, dia sebenarnya macam kita dulu, 70 biji tu bukan semua kita punya. Ada juga yang kereta pajak. 40 biji kereta pajak kan, 30 biji kereta sendiri. So boleh je. Kalau you tak ada kereta sendiri, tapi you ada kereta pajak, that's it. Tapi itulah kelebihan bila kita ada kereta tu, ada sumber tu. Okay? So, ada soalan? Itulah trik dia. Second trik beli rumah. First trik adalah you bayar lebih extra untuk you punya installment. Okay, so 2 trik. Cukup Kalau ada trik lain nanti saya bagi tahu. Okay, dari segi benda lain boleh je.
Kalau nak buat loan guna SSM, berapa kena ada dalam akaun syarikat? Standard, you simpanlah 5K dekat dalam tu. Bila bank nampak, dia ni ada lebihan 5K setiap bulan. So sampai satu masa, bank akan panggil you untuk offer you macam-macam. Faham tak? Boleh ke kita apply kereta baru dan kita pajakkan sama ke kiranya? Maksudnya? Masukkan wang pajak dalam. Boleh. Apply kereta baru dan kita pajakkan. Sama ke kiranya? Sama. Sama? Maksudnya you dapat commission. Orang yang pajakkan tu akan kira macam tu. Faham tak? You boleh masukkan installment sahaja. Tak ada masalah. Untuk yang dekat kos. C tu adalah kos yang you tak punya. Yang you wajib keluarkan setiap bulan untuk bayar installment. Tapi kalau orang tu dapat boleh, tak ada masalah. Tetap sama. You kira installment lah. Maksudnya kalau orang tu terlambat nak bayar ke, you kena bayar dahulu. Dia tetap sama je. Untuk you bagi you nampak berapa sebenarnya kos aku sebenarnya. Macam tu. Faham tak? Kalau you nak lagi bagus, buat sendirilah. Lagi banyak, kan? Alright, ada lagi tak soalan? Okay, so kita pun dah nak pukul 11. Okay, tak ada soalan? Okay, kalau ada soalan boleh tanya dekat dalam group Telegram. InsyaAllah saya cuba menjawab. Dan thank you. Saya doakan semua yang hadir dan buat tindakan diberikan rezeki yang melimpah ruah dan capai target pada tahun ini dan tahun seterusnya. Alright, so Honda apa tu? Ini kereta, ini motor Tok Wahi. Okay. Okay, so saya menumpang je. Okay, so apa-apa pun Puan, kalau kita buat promo, cost operation dan saving tu dah masuk sekali ke? Okay, kalau kita buat promo, maksudnya tadi you based on segala promo yang you buat adalah based on pengiraan total sale low you. So maksudnya dah termasuk kat dalam tu. Maksudnya kalau you capai total sales low you, maksudnya segala benda tu you akan bayar dengan lancar lah, tapi cuma tak ada ekstra. Faham tak? Okay. Okay, so alright. Okay, kita dah pukul 11. Nak sikit masa lagi nak pukul 11. Saya akhiri kelas pada malam ini dengan kiraan 3, 2, 1. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam.